Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas kita baca tentang peristiwa peperangan Hunain. Peristiwa peperangan Hunain yang hebat ini diabadikan oleh Allah dengan ayat Al-Quran yang diwahyukan. Dalam surah At-Taubah ayat 25 hingga 27. Yaitu firman Allah Ta'ala, laqad natarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin thumma anzarallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam taruha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika 'ala man yasha' wallahu ghafurur rahim. Maksudnya sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam medan peperangan yang banyak. Dan pada hari peperangan Hunain ketika kamu dijangkiti penyakit ujub, kagum diri sendiri oleh banyaknya jumlah bilangan bala tentera kamu, maka ia tidak boleh mendatangkan apa-apa faedah kepada kamu di medan perang itu, sehingga rasa sempit bumi yang luas itu kepada kamu. Kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Kemudian Allah menurunkan semangat ketenangan ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ke atas orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentera yang tidak dapat kamu melihatnya, serta ia menyeksa orang-orang yang kafir, dan demikian itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian Allah menerima taubat orang-orang yang ia kehendaki, memberi hidayah memeluk Islam sesudah itu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita dah baca minggu lepas bila Nabi sudah berjaya membebaskan Mekah, ramai yang masuk Islam. Ketika masuk Mekah, jumlah bala tentera Islam 10,000. Campur dengan baru masuk Islam yang mu'alaf, termasuk yang ikut tumpang sama yang bukan Islam, yang semangat kabilah Quraisy dan Mekah, jumlahnya 12,000. Mereka keluar menuju ke lembah Hunain bila mendapat maklumat kabilah Saqif dan Hawazin bersedia untuk menyerang mereka. Dengan jumlah yang ramai, datang perasaan ujub. Ujub ni perbincangan ulama tasawuf, iaitulah sifat yang keji yang ada dalam diri manusia, kagum dengan diri sendiri, syok sendiri. Dalam bahasa kita ni syok sendiri. Rasanya aku baik, rasa aku kuat, aku ni orang yang saleh. Itu ujub, sifat yang buruk menjadi sifat yang haram. Perbincangan ilmu tasawuf. Allah Ta'ala mendedahkan kalangan mereka yang terlibat dalam perang Hunain ini, ramai yang datang dengan semangat ujub ada dalam diri mereka, sehingga ada yang menganggap mereka tak mungkin dikalahkan. Lan nughlaba ba'dal yaum, kita tak akan dikalahkan lagi selepas ini. Nabi sangat risau bila ramai yang bercakap begini. Lalu Allah mengajar mereka, mendidik mereka, diserang oleh musuh. Peristiwa Hunain mengajar umat Islam di sepanjang zaman, bukan sahaja mereka yang hadir perang Hunain. Apabila mereka dikepung oleh tentera Saqif dan Hawazin,
yang berlindung di balik celah batu-batu bukit, menyerang dengan hujan panah, menyebabkan lari bertempiaran, terkejut, tergamam. Hingga beberapa orang saja dengan Nabi SAW. Nabi tak lari. Nabi seorang Rasul yang gagah berani. Dan sahabat-sahabat yang setia, ketua-ketua keluarga yang dekat, termasuk keluarga yang dekat dengan Nabi, tak lari walaupun dihujani panas. Kemudian berlaku mukjizat yang kita baca minggu lepas. Pertolongan Allah dengan tentera yang tak dapat dilihat. Bila Nabi turun daripada baralnya, keledainya, memegang pasir yang diambil dari tanah, dicampur, dan debu-debu yang halus ni mencari mata pemanah yang ramai itu, menyebabkan berhenti memanah. Lalu dipanggil mereka yang lari itu datang semula, dan datang melakukan serangan balas dan dapat diselamatkan. Kita baca dah minggu lepas. Namun peristiwa ini mengajar umat Islam. Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk dibaca oleh umat Islam sehingga hari kiamat. Peristiwa Hunain mengajar umat Islam di sepanjang zaman supaya sentiasa bertawakal kepada Allah. Setelah berisra dengan sebab musabab yang zahir daripada manusia. Ini masuk dalam qada dan qadar. Menandakan kuasa Allah. Manusia tak ada kuasa. Manusia boleh berusaha dan berikhtiar saja. Mesti bertawakal kepada Allah. Sifat tawakal ni wajib. Pada prinsipnya, ciri yang terdapat pada Hunain sama dengan peperangan Uhud. Yang berbeza ialah cara dan pendekatan yang salah. Uhud juga orang Islam mengalami pukulan. Cuma pendekatan berbeza. Peristiwa Uhud kerana terpengaruh dengan harta rampasan yang berselerok ditinggalkan musuh di awal pertempuran, sehingga tidak mematuhi arahan Rasulullah SAW supaya jangan meninggalkan bukit yang dikawal oleh pasukan pemanah. Itu perang Uhud yang kita baca dulu. Tinggal bukit yang diperintah supaya dikawal. Tak ikut arahan Nabi jadi pemimpin. Itu perang Uhud. Adapun peristiwa Hunain berpunca daripada bermegah dengan jumlah yang ramai, sehingga merasakan jumlah itu sudah cukup memberi kemenangan. Sikap yang begitu cukup menyentuh perasaan Rasulullah SAW apabila mendengar percakapan yang menegaskan tidak boleh kalah kerana jumlah tentera kita sudah ramai. Ini cakap besar. Kedua peristiwa Uhud dan Hunain memberi pengajaran yang pahit kepada generasi awal, tetapi menjadi ubat mujarab yang menyembuhkan penyakit yang boleh menghalang perjalanan perjuangan Islam di sepanjang zaman. Akhirnya Allah memaafkan semua yang terlibat. Kepada ahli Uhud, Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin." Dan sesungguhnya Allah memaafkan kamu dan Allah mempunyai kurnia kepada orang-orang yang beriman. Allah maaf. Semua salah ampun Allah ni. Sebab itu mereka yang mati dalam Uhud, termasuk mereka yang berundur, diampun oleh Allah Ta'ala. Mati mereka dimuliakan oleh Allah walaupun buat salah, dimaafkan. Termasuk mereka yang berundur dalam perang Hunain. Dan kepada ahli Hunain Allah berfirman, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha' wallahu ghafurur rahim." Kemudian Allah menerima taubat mereka selepas itu ke atas sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Walaupun ayat ini diturunkan sejak 1400 tahun yang lalu. Quran adalah petunjuk sehingga hari kiamat. Bahkan dalam sejarah mutaakhir pun berlaku juga pada orang Islam setiap kali.
Bukan zaman Nabi, zaman akhir pun berlaku. Bila kata sombong, Allah Ta'ala ajar. Firman Allah Ta'ala, in yansurukumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, tak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Kalau Allah mengecewakan kamu, siapa lagi yang nak tolong kamu selain pada Allah? Oleh kerana itu, bertawakal kepada Allah. Dan sebab itu Allah Ta'ala berfirman pada orang Islam, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah kamu dengan kekuatan sekadar kemampuan kamu. Orang Islam mesti menyediakan kekuatan sekadar kemampuan dengan hati yang ikhlas. Kalau ikhlas, menyediakan kekuatan, ketenteraan negara orang Islam mengikut kemampuan, walaupun senjata musuh lebih hebat, lebih kuat. Setelah ikhlas itu ada, semangat dengan ikhlas, taktik strategi yang baik dilakukan, pertolongan Allah boleh mengalahkan musuh yang lebih besar. Ini banyak dalam sejarah Islam. Dalam peperangan moden pernah berlaku di Mesir tahun 67. Bila Mesir dan negeri Arab mengumpulkan senjata-senjata yang banyak, dapat bantuan dari Blok Timur masa itu, tahun 67. Sehingga ada pemimpin yang bercakap nak humam Israel dan Laut Mediterranean. Dalam masa seminggu, 2 minggu boleh kalah Israel, cakap besar. Perang 67. Dia abad yang lalu. Akhirnya Mesir dan negeri Arab diserang, kalah teruk dalam peperangan itu. Kekalahan tahun 67 berlaku pada Mesir, Jordan, Syria, sehingga Sinai ditawan oleh Israel, Baitul Maqdis ditawan oleh Israel, tebing barat tawan oleh Israel, tanah tinggi Golan di Syria sampai hari ini ditawan oleh Israel. Selepas mereka tawan bumi Palestin. 48 dia tawan Palestin, 67 tambah lagi kerana orang Arab cakap besar. Namun tahun 73 boleh menang sikit bila mereka ikhlas dengan pertolongan Allah. Allah Ta'ala tolong. Itu pengajaran. Bukan saja zaman Nabi, termasuk zaman kita. Peperangan Hunain menjadi contoh. Peperangan Hunain menyebabkan orang yang lemah iman pada awalnya menjadi kuat. Dan orang yang belum Islam dan tebal dengan syirik tiba-tiba mendapat hidayah Allah dan terus masuk Islam. Kerana melihat pertolongan Allah secara menakjubkan kepada Islam dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Permulaannya mereka lari, bila datang pertolongan Allah, mereka yang lari diampun oleh Allah dan iman tambah kuat. Termasuk yang bukan Islam, yang Nabi minta senjata dengan dia, terkenal Nabi minta senjata dengan dia. Dia tak Islam lagi. Dia tak Islam. Dia ikut sama perang Hunain. Masa mula dia tak Islam, lepas Hunain dia masuk Islam. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, kalangan orang Mekah dan lain-lain, ketika berlaku perang Hunain. Dalam peristiwa ini Allah telah memilih syuhada dalam kalangan orang yang beriman seramai 4 orang sahaja. Lihat pada serangan hebat tu ramailah mati, tapi 4 orang saja mati, orang Islam. Dan dibunuh dalam kalangan musyrikin sampai 70 orang. Musuh 70 orang. Itu pertolongan Allah. Memburu musuh. Selepas berlaku pertolongan Allah, musuh yang bertempiaran melarikan diri berpecah pada 3 kumpulan. Satu kumpulan yang dipalih oleh panglima perangnya Malik bin Auf, seorang panglima muda, melarikan diri bersama Bani Thaqif ke tempatnya di Taif yang dipagari kota, balik ke Taif. Satu kumpulan lagi melarikan diri ke lembah Autas yang bersambung dengan Hunain. Dan satu lagi melarikan diri ke Nakhlah. Pecah 3 musuh.
Kesemua kumpulan ini tidak dibiarkan begitu saja. Mereka diburu habis-habisan supaya tiada peluang membina kekuatan kuda. Lalu Nabi mengarahkan supaya tiga-tiga musuh yang berpecah melarikan diri dikejar, diburu habis-habisan, supaya mereka tidak boleh membina kekuatan lagi. Dalam memburu ini berlaku lagi pertempuran. Antaranya pertempuran Autas. Rasulullah SAW menugaskan pasukan yang diketuai oleh Abu Amir al-Ash'ari supaya memburu musuh yang melarikan diri ke lembah Autas. Di sana berlakunya pertempuran sengit dengan musuh sehingga Abu Amir gugur syahid. Panglima gugur syahid. Setelah ia sendiri menentang dan berjaya membunuh 9 orang musuh. Setiap orangnya diajak terlebih dulu supaya masuk Islam. Hebat dia ni. Belum dia lawan musuh tu, ajak masuk Islam. Lepas tu dia lawan, mati. Lepas seorang-seorang. Apabila enggan Abu Amir sendiri yang bertarung dengannya dan bermunajat kepada Allah, Allahumma syahad. Ini doa dia. Ya Allah, Tuhanku, saksikanlah. Kepada tiba orang yang ke-10. 9 orang dia dah berjaya bunuh musuh. Orang yang 10. Dia menjawab dengan jawapan yang dipahami oleh Abu Amir bahawa dia menerima Islam. Dan sebenarnya selepas itu dia masuk Islam sehingga disebut oleh Rasulullah SAW. Apabila melihatnya, inilah orang yang dibebaskan oleh Abu Amir. Orang yang 10 ni. Akhirnya dia dipanah oleh 2 orang pemanah musyrikin. Satu panah mengenai jantungnya dan yang satu lagi mengenai lututnya. Sebelum rohnya disambut oleh para malaikat, dia mewasiatkan supaya anak saudaranya Abu Musa al-Ash'ari, dia saudara Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang alim, yang terkenal, yang qari Al-Quran, mengambil tugasnya dan meminta supaya menyampaikan salamnya kepada Rasulullah SAW. Dan meminta supaya beristighfar untuknya. Beritahukan anak saudara Abu Musa al-Ash'ari supaya berdoa istighfar untuk dia. Beritahu Rasulullah. Dia beriman. Istighfar seorang Rasul ini diterima oleh Allah. Akhirnya tentera musuh dapat dikalahkan. Banyak yang dibunuh. Berjaya dibunuh, dikalahkan. Menunjukkan bahawa qari zaman Nabi ni qari yang berjuang, bukan qari yang duduk baca Quran. Baca Quran saja. Tak ada perjuangannya. Dia qari dan dia mujahid. Qari dan pejuang Islam. Banyak yang dibunuh, ditawan dan mendapat ghanimah yang banyak, seperti juga di Hunain. Setengah ulama di antaranya Qadi Iyad memasukkan peperangan ini bersama perang Hunain. Kerana Autas bersambung dengan Hunain. Apabila Abu Musa radhiyallahu anhu menyampaikan salam bapa saudaranya kepada Abu Amir yang gugur syahid, Rasulullah SAW terus mengambil wudu. Ini cerita ni hebat. Abu Musa cerita pak saudara dia Amir minta tolong Rasulullah istighfar untuk Rasulullah ambil wudu. Menadah tangan sehingga kelihatan putih ketiaknya. Angkat tangan tinggi, nampak putih bawah ketiak. Kesungguhan berdoa. Doanya, Allahumma ja'alhu min a'la ummati fil jannah. Wa fi riwayatin, Allahumma ja'alhu yawmal qiyamah fawqa kathirin min khalqika minan nas. Mana ya Allah, Tuhanku, jadikanlah dia di syurga paling tinggi. Nabi doa untuk dia. Mengikut riwayat yang lain, ya Allah Tuhanku, jadikanlah dia di hari kiamat nanti mengatasi kebanyakan makhluk dalam kalangan manusia. Minta Tuhan jadikan dia ni tinggi pada orang lain dalam syurga. Abu Musa al-Ash'ari berkata, wahai Rasulullah, juga untuk saya. Musa pun tumpang.
Dia dengar Rasulullah doa begitu. Doa seorang Rasul ni dia berkenan. Kemudian Rasulullah terus doa ke saya juga. Rasulullah SAW menyambung doa. Allahumma ighfir li Abdillah ibn Qis dhanbahu wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah Abdullah bin Qis Abu Musa al-Asy'ari akan dosanya dan masukkan dia pada hari kiamat nanti di tempat yang mulia. Hadis Abu Musa ni masuk syurga. Musa al-Asy'ari ialah seorang ulama yang alim tentang Quran, tentang hukum syarak, tentang pentadbiran. Zaman Nabi memegang jawatan, zaman Abu Bakar pegang jawatan, zaman Sayyidina Umar pun pegang jawatan di Iraq. Zaman Osman pegang jawatan. Zaman Sayyidina Ali lantik jadi wakil untuk tahkim yang terkenal. Sayyidina Ali berperang-perang Siffin yang terkenal, Abu Musa dilantik menjadi hakim. Kata cerita dalam kitab, Abu Musa ni bodohnya tipu dan amal bi'ah. Cerita tu tak betul. Takkanlah orang Nabi doa ni orang bodoh. Cerita itu tak betul, salah. Kita akan baca dalam kisah perang Siffin. Abu Musa ni seorang sahabat yang warak. Masa berlaku perang Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, Zubair dan Talha, perang fitnah yang melanda umat Islam, perang saudara, dia tak mahu terlibat. Dia mahu supaya orang Islam berdamai. Dan masa Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah pun dia mahu orang Islam berdamai. Bila nak berdamai, lantik wakil. Sayyidina Ali lantik dia jadi wakil. Sayyidina Ali ikhlas melantik wakil. Sudah tentulah dia percaya pada Abu Musa al-Asy'ari dan dia meteraikan perjanjian damai yang terkenal. Bukan kena tipu, tidak. Cerita tipu tu bohong. Dia sebut dalam kitab, kononnya amal bi'ah ni tipu Abu Musa supaya Abu Musa pecat Sayyidina Ali. Amal bi'ah tak pecat Sayyidina Ali dipecat, Muawiyah jadi khalifah. Itu tak betul, salah. Itu salah. Cerita tu riwayatnya tidak sahih. Walaupun banyak dalam kitab. Banyak dalam kitab. Termasuk karangan As-Suyuti, karangan At-Tabari, karangan imam-imam yang banyak. Dia masukkan cerita-cerita ni. Tapi dia masuk semua imam-imam ni. Cerita yang dhaif dia masuk, yang tak betul, yang betul pun dia masuk. Jadi bila baca, jangan baca satu saja. Riwayat yang mengatakan bahawa Abu Musa ditipu oleh amal bi'ah itu riwayat yang direka-reka. Abu Musa seorang sahabat yang mendapat sanjungan didoa oleh Nabi dan peristiwa Hunain. Orang Nabi doa ni, doa Nabi dia makbulkan. Sudah tentulah seorang berilmu. Dan Nabi iktiraf dia ni seorang sahabat yang alim. Khulafa' Rasyidin iktiraf seorang sahabat yang alim. Tiba-tiba tulis dalam kitab, bodoh kena tipu. Itu tak kena, tak betul. Jadi kisah tu kita kena tolak. Akan diterang bila sampai bab dia insya-Allah. Wallahu a'lam.